الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fi kulli lamhatin wa nafasin ala ma syahu wal muwaq wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa umuri din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa barik lana fi arzakina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Jawatankuasa Madrasah Saidiyah yang hadir pada malam ini, Ustaz Mus'ab, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, para ikhwan tarikat yang saya kasih sekalian. Kemudian kita menyambung malam ni berkenaan dengan kitab suratan yang mengandungi perbahasan berzikir akan Allah dengan kuat oleh Al-Alamah Syekh Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Said. Minggu yang lepas kita ada menyebut tentang persoalan dan jawapan daripada nombor 1 sampailah nombor 6 dalam perbicaraan tersebut. Di antaranya ditanya cara berzikir, ada 3 cara, iaitu dengan hati, dengan lidah, kemudian dengan kedua-duanya. Kemudian ditanya mana yang afdal. Kita dah menjelaskan kepada tuan-tuan yang afdalnya adalah dengan menggunakan lidah dan hati. Maknanya gunakan 2 anggota. Jadi itulah yang menyebabkan amalan tersebut lebih afdal daripada cara zikir yang lain. Dan kemudian yang keduanya adalah dengan hati. Secara ringkasnya disebabkan penggunaan hati ini terselamat orang yang melakukan tersebut daripada riak dan juga sum'ah. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, kita sambung perbahasan soalan yang ke-9. Kenapakah terdapat golongan yang suka berzikir dengan nyaring dan suara yang kuat? Tanya ni tuan-tuan, mengapa? Sedangkan tadi sebut berzikir secara perlahan adalah afdal. Adakah ini bermakna yang berzikir secara perlahan itu hanya afdal pada masa-masa tertentu dan pada setengah ketika? Jadi jawapannya tuan-tuan, walaupun berzikir perlahan itu afdal, seperti yang telah disebutkan tadi, akan tetapi ianya tiadalah afdal secara mutlak. Dia bukan orang kata jawapan mutlak lah untuk kaedah berzikir yang paling afdal, bukan mutlak lah. Padahal ianya afdal pada setengah ketika dan dalam masa tertentu saja. Kadang-kadang tengok masa, tengok keadaan, dia jadi afdal. Kadang-kadang zikir yang kuat ini pula menjadi afdal. Kita kena tengok masanya bila berzikir, dan kita kena tengok pula keadaan orang yang berzikir macam mana. Iaitu pada masa ataupun ketika seseorang berzikir itu dengan perlahan boleh dilakukan dengan khusyuk dan tadarruk dan menghadirkan hati dan jauh dan terlepas daripada lalai dan memperingati selainnya. Maknanya kalau dapat dalam perkara-perkara tersebut, jadi maknanya sudah tentulah perkara iaitu zikir dengan hati ini tadi perkara yang utamalah. Boleh khusyuk, kemudian boleh tadarruk, rendah hati kita, kemudian boleh menghadirkan hati. Adapun kesukaan dan kegemaran sesetengah golongan untuk berzikir dengan nyaring, ianya tidaklah ditegah,
Malahan kadang-kadang ianya adalah afdal dengan beberapa iktibar. Jadi soalan yang ke-8 inilah bertanya apakah iktibar tersebut. Iktibar ni tuan-tuan keadaan tuan-tuan iktibar ni adalah keadaan. Adanya Syekh Haji Ahmad ni bila dia menulis kitab ni kadang-kadang dia macam orang kata dia selit juga istilah agama tu dalam istilah bahasa Arab tu dalam dia punya karangan. Dia kadang dia menggunakan kalau macam orang kita lah tuan-tuan. Lawat sangat cakap bahasa Inggeris. Bercampur-campur kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris. Jadi orang Arab, orang yang belajar ataupun mengajar Arab macam tu jugalah. Kadang-kadang sebut bahasa Melayu semua kadang-kadang tak terlepas dalam pada dia sebut semua bahasa Melayu ada perkataan bahasa Arab dia selit. Nak menggambarkan bahawa Syekh Haji Ahmad ni sebenarnya memang betul-betul ngaji dalam bahasa Arab. Sampaikan istilah Arab tu digunakan dalam terjemahan kitab dia. Jadi ditanya soalan yang ke-8 apa yang dimaksudkan iktibar tersebut? Iktibar tersebut ialah seperti jika berzikir dengan suara yang nyaring itu menyebabkan hilangnya perasaan lalai hati disebabkan urusan-urusan dunia. Kerana di dalam keadaan masa dan zaman ini jika berzikir dengan perlahan seolah-olah mendatangkan ingatan kepada perkara-perkara yang melalaikan kerana urusan dunia. Kadang-kadang kena kuat. Saya pernah dulu ustaz saya cakap kenapa kena kuat ibaratnya macam hati ni lah diselaputi dengan satu benda yang keras. Jadi nak memecahkan benda yang keras tu tentulah memerlukan satu hentakan yang kuat. Jadi bila kuat tu tadilah menyebabkan kita dapat lari daripada perkara-perkara yang larut lah tuan-tuan yang lalai lah. Jadi bila kita sebut lalai ni tuan-tuan, kalaulah kata dalam proses kita beribadah lah, perkara yang melalaikan umpamanya handphone. Jadi cubalah elak daripada bawa handphone. Contohlah tuan-tuan, kadang-kadang kita selit dalam tu nasihat-nasihat penting dalam handphone kita, kadang-kadang doa. Tapi kita takut sekarang kalau kata kita buka sekejap handphone, nanti kita buka juga perkara-perkara yang melekakan kita kena elak lah. Macam contoh, ada buku panduan berdoa. Jadi, jalan macam itu lebih utama daripada buka handphone. Ambil buku tu tadi. Jadi, sekurang-kurangnya lepas daripada buka handphone. Jadi, maknanya perkara yang lalai ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita tengok handphone, tak tahulah beberapa tahun yang akan datang apa lagi perkara yang boleh melalaikan kita dan boleh menjauhkan kita daripada orang. Ini handphone tuan-tuan. Dan silap handphone ni punya bahana tuan-tuan, kita mati pun orang pun tak tahu. Pasal apa? Pasal kita asyik menghadap handphone. Menghadap handphone. Kadang pergi minum sama-sama. Kawan dah ada kat depan mata tapi handphone tu juga dia hadap berhubung dengan orang jauh. Jadi orang yang ada kat depan mata tu kejadak itu tu ada. Kadang bahasa mudah je betul lah. Jawab bisnes orang yang jauh. Kalau kata dia datang depan mata kita, ada baik je. Kan kata nak memanggil ada baik je. Itu sebab kalau saya tengok zaman ayah saya mula-mula sekali dia dapat handphone, benda yang pertama dia tutup handphone tu. Dapat dulu maknanya Syekh Murtada dia dapat handphone, orang kata handphone yang digunakan, boleh digunakan untuk perkhidmatan kerajaan lah. Dia pakai dalam seminggu dia pun pulang kan. Menyampah dia. Dia kata tak apa, kalau kata orang tu dia nak sangat telefon rumah pun ada. Kalau kata botol-botol musab biar dia datang. Sebab dia kata tak reti saya nak bercakap dekat dalam handphone. Nak cakap. Dan kita pun tak tahu orang yang menerima kita punya arahan dalam handphone tu faham tak faham. Jadi tak adalah dia pakai handphone. Jadi selamatlah tuan-tuan daripada menghadap handphone.
Kalau tuan-tuan tengok ofis dia tuan-tuan, ada satu larangan dilarang bawa handphone. Sebab dulu masa mula-mula handphone ni ada ni memang macam beruk juga kita tuan-tuan Datang jumpa orang, ambil appointment dengan orang. Tengah-tengah berbincang, tiba-tiba handphone bunyi. Dia pula excuse me. Itu yang angin orang tua. Ni dah ambil masa aku. Jadi ini antara perkara-perkara yang lara. Lara. Dan dalam ayat Al-Quran pun disebut dalam surah Al-Mu'minun, di antara ciri-ciri orang yang berjaya, orang-orang yang dapat meninggalkan perkara-perkara yang lara. Jadi syurga apa itu? Syurga Jannatul Firdaus. Jadi elaklah tuan-tuan tapi kalau kata ada benda yang manfaat daripada handphone, ambillah. Bukanlah saya larang tuan-tuan Saya pun tak nak tuan-tuan hidup macam primitif Kalau kata ada, ambillah manfaatnya, bukanlah kata tak ada Kalau kata boleh menyebabkan tuan-tuan terlampau lara, jadi tuan-tuan kena ambil tibalah kena ambil yang kata satu tindakan yang boleh mengurangkan perkara macam inilah. Dan yang kemudian, dan sebab seterusnya ialah dengan berzikir secara yang nyaring akan dapat melatih hati seseorang itu supaya rajin berzikir. Bila baca kuat maknanya jadi rajin. Ianya juga dapat menghilangkan mengantuk dan juga menjauhkan tidur. Terutama dalam zikir berjemaah lah. Tapi kalau kata zikir seorang malam-malam pun juga tuan-tuan. Allah zikir pelan-pelan, jatuh. Betul. Walaupun dalam satu hadis maknanya Allah SWT terima jugalah amalan orang yang menghadap kepadanya dalam keadaan mengantuk. Terima. Suruh malaikat catat. Dia ni orang yang sedang melakukan qiyamul lail. Walaupun dalam keadaan dia mengantuk betul. Terima juga Allah SWT. Jadi kadang-kadang tengah pelan-pelan mengantuk, saya sekala kuatlah, tapi janganlah dalam bilik tidur tuan-tuan berjumpa bini tuan-tuan kan baiklah kat luar cari bilik cari orang kata ruang yang orang kata tak ada orang tidur yang boleh mengganggu lah di samping itu, dengan berzikir secara nyaring dapat menzahirkan syiar agama Islam. Kalau kata baca kuat ni boleh pula syiar agama tu naik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa may yu'zam sya'airahu sya'airallah fa innaha min taqwallah min taqwal qulub. Iaitu dalam surah Al-Hajj ayat 32. Maknanya apa tuan-tuan? Syiar ni tuan-tuan lambanglah maknanya kebesaran kepada agama lah dia dapat menggunakan cara itu membesarkan ataupun meninggikan agama. Kita tengok tuan-tuan kalau dalam sini kita berzikir. Jadi semua orang maklum bahawa zikir kat sini boleh. Tapi pergi kat tempat-tempat yang orang kata bukan tempat orang berzikir, jangan pula. Kecuali tempat tu dah memang tempat-tempat yang kita lazim buat majlis zikir, tak ada masalah. Tempat yang tak lazim buat majlis zikir, maknanya pilihlah kaedah perlahan. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan dia ambil kadang-kadang dia ambil orang kata hujah secara kuat, tapi dia lupa ada perkara-perkara yang kita kena ambil kira dari segi keadaan dia lah. Dan yang terakhir tuan-tuan untuk malam ini, berzikir dengan suara yang nyaring dapat dan kuat juga dapat memperingatkan murid-murid yang lalai daripada melakukan zikir. Jadi kita nak cerita kepada orang-orang yang lain lah. Kalau kata semua senyap je, tak boleh. Jadi kena ada dalam dewan surau ni tadi, maknanya ada yang boleh berzikir kuat, memberi pula semangat kepada yang lain-lainnya. Kena ada jugalah. Tambahan pula, dalam keadaan dan masa dan zaman sekarang ini, Allah SWT berfirman, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Maknanya
berilah ingatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, sampai sinilah yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan persoalan yang ke-7 dan yang ke-8. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan laksanakan bacaan Yasin, kemudian barulah kita pergi kepada majlis zikir di Bukan. Innallaha kana tawwaba, astaghfirullah, innallaha